Aduh, nampak. Nampak baju yang ditanya dia tak nampak. Dia ni. Aduh, nampak. Nampak baju yang ditanya dia tak nampak. Mak kamu tak tahu. Bukan ni. Mau ada tomat. Dah semat dah. Ya. Ambilkan fail mak situ. Fail. Sana ada fail jernih tu. Aku boleh tanya. Mama kata ada. Potong. Buat mama dah kenyang. Mama tak tutup makan mama. Tu kat tangga tu. Mama. Mama tak tutup makan mama. Makanan mama? Mama dah tutup nampak. Apa benda San? Makanan mama yang Makanan mama? banyak tu. Mama tak baby? Sikit je. Kalau tak bosan kena tutupkan. Tutupkan? Nak ngaya. Kau pergi main sana lah. Mana ni? Adiknya macam pun mama. Tak boleh. Kan mama punya ni. Adik tu baby adiknya tu. Makan mama tu. Boleh? Tu baby ada mana? Tengok ni yang macam mana ni nak cakap. Ramai orang. Ramai orang. Ada mata koi. Jangan kacau mama, jangan kacau mama. Mama dia buat mama. Ambil tepu mama pun dia payah. Nah, Tutup dulu yang tu lah tu. kejap Nah. Mak kata adik. Ya. Ya. Adik main dia buat mama tu benda ini. Mama tutup. Relax lah. Relax lah. Kau pergi main sana. Pergi makan. Pergi makan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua malam ni? Okay, boleh bagi idea tak ke cikgu? Malam ni kita nak cerita pasal apa? Nak bincang pasal apa? Boleh bagi idea tak? Okay, komen dulu. Suara cikgu jelas ke tidak? Okay. Tolong komen. Suara cikgu jelas ke tidak? Tak nampak komen pun. Okay, komen korang sangat penting lah supaya cikgu tahu adakah cikgu bercakap dengan korang ke atau cikgu cakap sorang-sorang kat sini. Okay. Jelas. Iza, Amin, Amidin. Okay, Alhamdulillah. Yang lain? Jelas tak cikgu punya suara? Jelas cikgu. Nur Adila Ibrahim. Okay, Alhamdulillah. Okay, minta korang share dulu. Jelas Nur Uzwa Muhammad Nur. Okay, Alhamdulillah jelas. Keluar gambar tu, gambar otot. Sistem otot. Mana? Gambar sistem otot. Ada label.
Ada label. Boleh tak ada label pun boleh. Sistem otot lah. Okey. Apa khabar semua malam ni? Sihat ke? Apa khabar? Okey. Kita sekejap. Ni ada label pun tak apa. Sistem otot. Dia tak boleh hack ke daripada laptop ke komputer? Mana? Yang bagi dah ni. Ada je dalam file tu. Banyak gambar sistem otot. Apa yang tak ni? Okey. Tak share dulu, share. Okey, minta korang share dulu live ni sebelum cikgu memulakan idea cikgu. Okey, minta tolong jugalah korang komen. Yang ni. Minta korang komen tajuk apa yang hari ni yang kita boleh kongsikan, boleh kita ceritakan. Okey? Cuba cadangkan. Rasa-rasa tajuk apa? Okey. Share dulu. Okey, minta tolong share dulu live ni. Tunjuk sekarang. Itu apa? Kita tengok. Sekejap. Saya dapat boleh. Itu. Okey, Adila Ibrahim kata pasal urutan mati putih. Okey, mati putih ni cikgu boleh kongsi punca lah. Teknik urutan. Cikgu tak boleh kongsi secara public. Okey? Boleh? Okey, mati putih ni secara umumnya adalah masalah wanita yang selepas bersalin, dia jadi tidak bernafsu bersuami-suami. Mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon selepas bersalin. Okey? Sebab tu orang lepas bersalin disarankan untuk buat rawatan. Masa berpantang tu perlu berurut, bertungku, okey? Lepas tu jaga pemakanan. Okey, di samping untuk menyihatkan kita punya badan yang dah sakit, di samping urutan tu bantu untuk melembutkan mana-mana yang bengkak. Okey? Pemakanan juga sangat membantulah dalam pantang, kena pantang. Apa dalam pantang disarankan, kena buat. Contohnya dalam pantang, wanita dalam pantang dia tak boleh bersila. Okey, kenapa dia tak boleh bersila? Okey, urat-urat besar wanita ni banyak di bahagian peha, punggung, pinggang dan celah peha. Okey? Okey? Sebab tu kan zaman dulu punya berpantang, kena wanita yang pantang ni kena menyandar di dinding dan kakinya telunjuk panjang, kemudian dua ibu jarinya diikat. Okey, supaya tak bersila. Okey, kenapa tak boleh bersila? Bila bersila, okey, urat-urat kita punya bahagian peha tu banyak bahagian yang sakit, yang dalam keadaan bengkak, okey. Bila kita bersila, dia akan bagi tekanan yang lebih kepada bahagian tu. Okey, kemudian jika tidak dirawat dengan betul,
boleh menyumbang kepada masalah mati putih. Okey, punca utamanya adalah dalam pantang dan kena pantang, okey, pantang di segi pemakanan, kena buat rawatan, okey, urut tungku pemakanan yang sihat, kemudian kena berpantang fizikal. Dalam pantang juga kalau tak jaga pantang fizikal boleh menyebabkan tombong. Selain daripada mati putih, okey. Okey, mati putih ni dia boleh dirawat lah lebih ringan, tapi sekiranya dah terjadi tombong, itu adalah sesuatu yang agak berat juga. Okey, tombong ni walaupun kita dah rawat, okey, tetap kena berpantang. Tak boleh angkat benda berat, tak boleh lompat-lompat, tak boleh terjatuh, terhentak. Okey, dia asasnya dalam pantang. Okey. Kemudian selain daripada dalam pantang adalah disebabkan oleh komunikasi kita dengan pasangan. Dia daripada psikologinya, jika ada benda yang tak beres antara kita dengan pasangan, dia juga akan menjadi masalah ketika nak bersama. Okey? Sebab bila kita bersama, kita perlukan sesuatu yang tenang, rasa disayangi, rasa diperlukan. Kemudian dia akan dan di samping tu ada hormon-hormon yang bekerjasama. Okey? Hormon oksitosin, okey? Hormon oksitosin tu hormon cinta. Okey, kalau misal kata ada salah faham dengan suami ataupun ada sesuatu lah kan, dia jadi bila bersama pun rasa tak okey. Bila bersama tu kadang-kadang jadi tidak bernafsu. Jadi tak suka. Ataupun dia jadi longgar, tak grip. Okey? Jadi di samping kita jaga diri kita melalui pemakanan yang seimbang, pantang yang betul, kemudian juga kita kena clearkan apa masalah kita dengan pasangan kita. Dia paling mudah adalah saling memaafkan. Okey? Saling menerima, saling memaafkan, saling melengkapi. Okey? Kalau dalam pasangan ni, dalam hidup berpasangan ni, kalau kita nak letak peraturan, suami mesti macam ni, suami mesti macam ni. Okey? Dia tetap manusia biasa, okey? Kita pun manusia biasa, tak terlepas kesilapan. Kita sama-sama tak sempurna, tapi kita boleh saling melengkapi. Okey? Komunikasi dalam rumah tangga sangat penting untuk menentukan kualiti ketika bersama. Okey? Mana gambar tu tak nampak pun? Mana? Okey, jelas suara cikgu. Okey, minta korang yang baru masuk ni, minta share dulu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ima. Apa khabar Kak Ima? Cuaca Langkawi okey ke? Okey, boleh nampak tak skrin yang admin kongsikan? Boleh nampak tak? Okey, hari ni bukan cikgu nak cerita pasal fisiologi, anatomi, tak adalah. Cuma cikgu nak cerita cerita secara ringkas ni lah. Sebab kita berada dalam bidang tradisional. Bila kita kata urat, orang akan persoal, urat ke otot, otot ke urat? Okey, daripada segi bahasa kampungnya, apa yang kita urut, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, kita akan sebut itu urat. Okey, tapi apabila zaman sekarang kita banyak didedahkan dengan anatomi dan fisiologi, okey, jadi istilah urat ni macam orang tak terima. Nampak cikgu Fatihah Ramli, okey. Okey. Istilah urat ni banyak orang pertikaikan. Lagi-lagi bahagian orang yang dia dah belajar anatomi dan fisiologi, okey. Okey. Dia kalau kita daripada ramai orang tak terima pakai istilah urat, tapi bahagian tradisional, kita selesa gunakan bahasa urat sebab kebanyakan customer kita memang dia dah turun,
daripada dulu-dulu, daripada mak dia, daripada nenek dia dah guna bila kita urut tu di istilah yang kita sentuh itu urat. Tapi bila zaman sekarang, bila dah banyak didedahkan tentang fisiologi, anatomi dan sebagainya, okey, okey, apa yang kita sentuh tu dia adalah jaringan-jaringan atau fiber yang membentuk untuk melindungi lapisan-lapisan dalam badan kita ni kan. Daripada kulit, lepas tu ada otot luar, lepas tu nanti ada kita punya rangka, sendi, ligamen dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang dia lebih educated, better kita sebut itu urat. Better kita sebut itu otot. Okey, otot yang berada lapisan fiber yang bahagian paling luar lah. Okey, kulit, lepas tu ada otot kan. Okey, apa yang kita urut tu kalau nak selesa bagi orang-orang yang lebih orang dah educated ni, kita guna bahasa otot lah. Okey, apa yang kita urut ni otot, tapi kita kena tahu otot ada 3. Okey, otot rangka. Apa tu otot rangka? Okey, otot rangka ni adalah fiber-fiber yang melekat pada sendi-sendi tulang, yang melekat pada kita punya lapisan luar lah. Okey, otot yang kita urut tu lah disebut sebagai otot rangka. Okey, jadi itulah kita urut. Kemudian bila dekat otot tu kita ada urut apa? Ligamen, tendon. Okey, bahagian sendi kita tu dia ada lapisan rawan dia. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Afdah Murad Ishak. Suria Suhaimi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk minta share ya. Dia isunya sekarang kita berada dalam bidang tradisional. Okey, tradisional bahasa kampung sebut urat. Apa yang kita urut, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa. Di luar ini kulit, di dalam tu kita sebut urat. Okey. Tapi bila zaman sekarang dah didedahkan dengan ilmu anatomi dan fisiologi, ramai orang akan pertikaikan otot ke urat. Okey, jadi kita ambil jalan mudah, kita gunalah bila kita jumpa lapisan masyarakat yang dia biasa sebut urat, kita biasakan sebut urat. Bila kita berjumpa dengan lapisan masyarakat yang suka sebut otot, kita sebut otot. Okey. Okey, otot adalah jaringan-jaringan atau fiber-fiber yang melekat pada kita punya rangka kita untuk melindungi sistem badan kita. Okey. Baru join cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Su. Okey, otot rangka ni, otot rangka yang ada ligamen, tendon dan sebagainya, dia adalah untuk bantu pergerakan tubuh kita. Okey, untuk bantu pergerakan tubuh kita. Okey, otot yang kita selalu urut ni, dia akan jadi tegang, dia akan jadi tidak sihat apabila overuse, okey, macam kerja lebih masa atau kerja tak ada rehat. Okey, ataupun disebabkan oleh berat badan. Jadi akan rasa otot tu tegang, akan rasa otot tu sakit. Okey. Ada juga yang jadi sakit otot ni sebab apa? Sebab dia dah kekurangan zat yang diperlukan oleh badan. Okey. Okey, boleh jadi sakit. Okey, fungsi urut pada otot kita ni adalah untuk melembutkan otot dan membantu sistem peredaran darah pada badan kita. Sebab kita punya otot ni dia bersambung dengan saraf sebenarnya. Okey, kalau siapa dah belajar anatomi dia tahu. Siapa yang belum biasa dengan anatomi, dia agak jarang, dia macam dengar ilmu barulah. Dan share cikgu. Terima kasih Kak Su. Okey, tadi otot rangka. Yang kedua otot jantung.
Jantung kita ni dia ada otot untuk bantu dia mengepam darah. Okey? Mengepam darah untuk menghantar ke seluruh badan. Bila kita urut otot rangka, ligamen, tendon, apa lagi? Dia akan membantu sistem saraf ni menghantar darah dan membantu peredaran darah tu menjadi lebih bagus dan menjadikan sistem jantung ni jadi lebih sihat dan otot jantung dia boleh bekerja dengan baik. Tapi otot jantung juga dia memerlukan juga makanan sokongan daripada luar. Okey? Untuk bantu otot jantung bekerja dengan lebih baik. Okey, jantung ni juga kita perlu jaga dia macam mana. Paling penting selalu jantung ni kita kena jaga supaya tak tersumbat. Okey, biasanya orang suka minum teh tarik, kopi tarik, okey. Teh tarik, kopi tarik ni semua adalah bahan manisan yang dihasilkan daripada minyak, daripada lebihan minyak apa? Daripada kelapa sawit lah. Lebihan lemak-lemak daripada kelapa sawit tu diproses jadi susu pekat manis. Jadi bagi siapa-siapa penggemar teh tarik, tolong jangan ambil terlalu banyak teh tarik. Okey, jangan 1 hari sampai 6 kali ambil teh tarik. Boleh menyebabkan jantung tersumbat. Tak kisahlah kita gemuk ke kurus, tapi jaga pemakanan. Sebab ada jenis jantung yang tersumbat dia ada tanda-tanda. Ada yang jantung tersumbat dia tak menunjukkan tanda-tanda. Jadi kita kena jaga. Lagi-lagi kita terapis, kita kena lebih sihat sebab kita nak bantu orang lain sihat. Kalau sakit sendi boleh urut tak cikgu? Sakit sendi boleh urut Kak Su. Okey? Sakit sendi bahu, sakit sendi lutut. Okey? Boleh urut. Belum. Okey. Otot yang ketiga, otot apa? Saya suka minum teh tarik cikgu. Kak Su dah boleh mula cari ni lah. Krema gantian. Okey, krema gantian dan susu krema gantian dan gula gantian. Jadi kalau misalnya kita suka sangat minum sampai berkali-kali satu hari, memang kita dah mula kena cari gula gantian macam stevia ke, krema gantian kan. Ada macam-macam dekat pasaran. Sebab jantung ni dia ada yang menunjukkan tanda-tanda. Ada yang jenis, ada juga ada tubuh badan tu dia tak tunjukkan tanda-tanda. Okey? Kita punya jantung ni dia ada beberapa saluran. Okey? Kalau tersumbat, jadi masalah jugalah. Sama ada kita collapse tiba-tiba ataupun ada tanda-tanda lah. Tapi doktor cakap tak galak buat rawatan. Oh. Terima kasih Kak Su, bagilah banyak-banyak. Okey, tadi otot rangka yang kita urut kan. Otot rangka ni yang selalu kita urut. Yang kita selalu kita sebut urat, otot rangka, fiber yang mencantum di antara tulang dengan tulang. Okey. Okey. Yang kita urut itu bahagian luar. Lapisan bahagian luar. Kemudian otot jantung. Yang ketiga adalah otot lembut. Otot lembut ni apa? Dia adalah otot-otot lembut yang membantu sistem dalam badan kita bekerja. Contohnya sistem pencernaan. Sistem penglihatan kita. Okey, bila mata kita kena cahaya, dia ada sesuatu proses yang melibatkan otot-otot lembut. Okey? Jadi lepas ni kalau orang tanya, Kak, urat ke otot? Otot ke urat? Okey? Kita kena cuba untuk jawab lah kalau kita tak biasa lagi belajar anatomi. Apa yang cikgu share ni, korang boleh cuba share kat orang lah. Okey? Otot ke urat? Urat ke otot? Okey? Dari segi istilah kampungnya, kita akan sebut urat. Okey, dari istilah anatomi, kita akan sebut dia otot.
Okey, otot di bahagian luar lah, dia bermula dari kulit kita. Okey, kulit kita ada reseptor dan efektor. Okey, kemudian kita punya fiber. Fiber jaringan-jaringan otot ni. Kemudian kita ada tulang, saraf. Okey, ini cikgu share kepada yang orang betul pure tradisional yang dia belum pergi belajar anatomi dan fisiologi. Okey. Setiap orang dia tak sama. Ada orang dia tidak berkesempatan untuk pergi belajar. Ada orang memang Allah rezekikan dia pergi belajar dan belajar. Okey, jadi kalau kita jumpa kawan kita yang tak berapa tahu, jangan kita condemn dia. Kita patut bantu dia. Dalam bidang terapis ni kena anggap terapis lain ni dia sahabat kita. Okey? Persaingan itu normal. Okey, itu normal. Okey? Rezeki masing-masing, usaha masing-masing. Okey? Terima kasih Kak Su. Ya betul cikgu. Okey, setakat ni clear tak suara cikgu? Korang dengar tak suara cikgu? Oh. Okey. Paling asas pun kita kena tahu 3 jenis otot. Otot rangka, otot rangka yang menyebabkan ligament, tendon. Okey, kemudian otot jantung dan otot lembut. Otot lembut adalah otot yang membantu sistem dalam badan berfungsi. Okey. Sistem otot mata. Okey, mata kita dia punya proses dalam yang bekerja tu kita tak sedar dan kita tak rasa. Dia adalah otot lembut yang bekerja untuk bantu pergerakan mata kita, penerimaan cahaya, untuk otot pencernaan kita, okey? Otot wajina, otot apa lagi? Okey? Otot luar ni, otot rangka ni fungsinya adalah untuk bantu pergerakan untuk badan kita. Okey? Jelas cikgu, setuju sangat. Okey. Terima kasih Kak Su. Okey. Dia istilah otot, kalau belajar anatomi ni biasanya dia macam-macam. Okey, ada yang bila kita belajar, ada kelas dia suruh kita hafal. Okey, ada kelas dia tak ada tekankan sangat untuk hafal nama tu, yang penting kita tahu fungsi. Okey, macam otot kita punya otot bahu, trapezius. Benda tu glamour lah sebab orang ramai sakit bahu. Kemudian bicep, tricep. Itu biasanya dekat lengan kita. Okey? Okey? Dia otot ni dia bersambung dengan saraf dan dia akan bantu saraf ni menghantar impuls ke sistem otak. Okey? Jadi otot-otot kita ni bila kita urut dia memberi rangsangan kepada sistem peredaran darah, sistem otot dan sistem saraf. Okey? Sistem saraf ada berapa? Sistem saraf periferi, sistem saraf somatik,
Apa lagi ada? Okey. Bila kita mengurut, kita urut tekanan kita pada otot atau pada urat ini akan bantu saraf, akan bantu peredaran darah, akan bantu sistem hormon. Okey? Okey? Sebab tu bila kita mengurut, dalam proses kita mengurut boleh bantu melembutkan otot yang tegang dan memberi rasa relax kepada customer atau klien kita, sebab masa kita mengurut ada rembesan hormon yang membantu untuk mendatangkan rasa relax, rasa tenang. Sebab tu juga bila kita urut, ada kelenjar-kelenjar yang dirangsang untuk merembeskan hormon serotonin, hormon oksitosin, okey, meningkatkan hormon serotonin dan merendahkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon tekanan atau stres. Okey, sistem badan kita ni Allah jadikan dia sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat ajaib. Kita urut je otot, kita tekan je bahagian otot, akan masuk saraf kita, akan masuk sistem kelenjar kita, akan masuk sistem limpatik kita untuk membuang toksin, untuk bantu sistem pernafasan untuk bekerja dengan baik. Dia sistem jantung dan sistem paru-paru dia duduk di sebelah. Okey? Bila jantung tu rehat, bagus, pencernaan darah pun bagus, paru-paru pun dia akan jadi lebih bagus juga. Ya, jelas cikgu. Alhamdulillah. Okey, faham. Okey, terima kasih Kak Su. Bagilah banyak-banyak. Semoga murah rezeki Kak Su. Okey. Dia sebenarnya sistem anatomi fisiologi ni yang KKM memang tekan sangat kita belajar sebab supaya kita tahu bila kita urut, kesan apa yang diberikan kepada tubuh badan kita. Okey, misal kata kita tersalah urut, apa kesan dia? Contohnya kan. Okey. Ataupun ada poin-poin otot yang kita sentuh boleh menyebabkan keguguran. Atau poin-poin otot bila kita sentuh boleh menyebabkan disfungsi dan sebagainya. Okey. Jadi bagi sesiapa yang dia tak ada kelapangan masa untuk belajar anatomi dan fisiologi, paling asas pun kita kena ada buku. Kita kena cari buku. Kalau cari buku tak faham, okey, kita boleh belajar dengan kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita yang nak belajar anatomi dan fisiologi. Kawan-kawan yang dia memang nak bagi masa lah. Okey, bukan semua orang direzekikan ada masa dan ada kemampuan untuk belajar kan. Bukan semua orang. Jadi, kita yang berpeluang untuk selalu tapak ilmu, kita tengok ada kawan kita yang terapis ni dia tak mampu, bagilah dia sedikit, infakkanlah sedikit ilmu yang boleh bantu dia untuk faham lebih lagi. Okey, ringkasan lah. Contohnya kalau kita pergi belajar tu, kita belajar 10 bab. Okey, kita bagi ringkasan supaya dia faham. Bukannya kita, kalau kita belajar 5 hari, kita ajar 5 hari. Maksudnya kita ambil satu masa yang kita boleh bagi dia faham secara pantas. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Safia. Apa khabar? Nampak masuk. Fiza Yasir, Assalamualaikum. Baru masuk. Maaf cikgu, clash dengan kelas yang lain. Ni Kak Fiza ni, dia rezeki banyak belajar. Tahniah. Banyak belajar. Selamat malam Kak Fiza. Assalamualaikum. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Kak Siti Masyarah di Terengganu. Assalamualaikum cikgu. Kak Aisyah Kota Tinggi. Waalaikumsalam Kak. Tujuh cikgu, mengurut boleh menghilangkan stres, jadi kita lebih relax. Betul Kak Sarah. Okey, Kak Sarah daripada Terengganu. Macam mana Kak Sarah? Masih aktif mengurut ke? Okey, terima kasih Kak Su. Okey. Dia bukan semua orang yang dia punya IQ tu dia boleh tangkap. Okey. Belajar anatomi boleh terus tangkap. Okey.
kebanyakan orang bila dia belajar anatomi, dia kena ulang kaji berkali-kali supaya dia boleh faham dengan lebih jelas. Okey? Sebab bukan semua di antara kita ni dia otak dia sains tau. Ada orang otak dia otak ekonomi, ada orang otak dia prinsip akaun, ada orang otak dia sastra, ada orang otak dia teknikal, macam-macam lah. Setiap orang ni IQ dia berbeza-beza. Kemampuan dia juga berbeza-beza. Tapi bila kita ada kesungguhan, insya-Allah semuanya akan jadi mudah lah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Zaitun. Nora Francis Edmund. Selamat malam cikgu. Selamat malam Kak Nora. Salam cikgu. Waalaikumsalam Kak Nora. Okey. Kalau misal kata korang masuk kelas yang ada belajar anatomi dan fisiologi, tahniah. Kalau korang dah pernah belajar, dah tahu, tahniah. Okey, tahniah. Okey. Dah upgrade ilmu dalam bahagian anatomi dan fisiologi. Okey. Anatomi dan fisiologi ni dia banyak bab. Ada sistem otot, sistem rangka, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem endokrin, sistem imun, sistem limpatik, dia banyak. Okey. Jadi cikgu bagi ringkasan saja, okey. Dia ajaibnya badan kita ni yang Allah bagi pada kita ni, bila kita urut, okey, memang ada sistem badan kita yang dia boleh bekerja sendiri untuk pertahanan tubuh, untuk kekebalan tubuh. Tapi ada kalanya juga badan kita perlu dirangsang pada luar, sama ada dengan pemakanan yang seimbang, sama ada dengan menjaga pemakanan yang betul, ataupun dengan urutan. Terpulanglah sama ada nak urutan secara relaxing, okey, urutan tradisional, okey. Urut relaxing dan tradisional ni dia lebih kepada, kalau relaxing ni untuk relax, betul juga untuk merangsang hormon untuk memberi rasa tenang. Di samping menggunakan minyak-minyak aromaterapi yang boleh merangsang hormon kita, boleh merangsang sistem bau kita, sistem badan kita ni untuk menghasilkan rasa relax, rasa tenang, rasa bahagia, rasa nak rehat. Okey, itu urut relaxing dia ada kelebihan dia sendiri. Urut tradisional ada kelebihan dia sendiri. Urut tradisional dia lebih membantu pada orang yang ada sakit badan betul-betul. Okey, boleh bantu untuk pelancaran darah. Sama dengan urutan relaxing, dia bantu juga pelancaran darah. Okey. Tapi urut tradisional ni dia lebih mendalam sikit. Okey, kerana dia lebih pada 7 urat. Memang 7 betul-betul pada urat. Untuk bantu menyembuhkan urat atau otot. Lepas tu untuk pelancaran darah, untuk pembuang toksin dan sebagainya. Kalau urut saraf yang lebih pada congkel, dia ada congkel, dia ada cekau dan sebagainya, itu dia lebih kepada masalah yang lebih kronik. Okey. Kiropraktik pula dia adalah untuk membetulkan postur tubuh dengan membetulkan kedudukan tulang. Tapi biasanya kalau dah kiro, perlukan urut juga. Saya masih tengok cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru start balik, dah mengurut COVID dah kurang. Alhamdulillah baru start balik. Alhamdulillah Kak Sarah, tahniah. Kak Su, jelas Alhamdulillah. Saya masih ada tengok Kak Su. Terima kasih Kak Su. Semoga dapat ilmu bermanfaat. Ya cikgu, Sarah tahu anatomi fisiologi ni boleh apply ke customer urut tu. Terus kena kat point. Alhamdulillah benda ni boleh kongsi dengan QS kita. Suka sangat. Alhamdulillah. Tahniah Kak Siti Masyarah. Okey, Kak Siti Masyarah ni dia nurse dekat Kuala Terengganu dan dia juga buat kerja sampingan urut tradisional. Nur Safia, Alhamdulillah sihat cikgu. Sihat boleh berkhidmat untuk customer. Ni pun baru balik cikgu. Urut orang masjid tadi 3 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Rezeki anak-anak. Thank you cikgu atas tunjuk ajar. Alhamdulillah. Semoga semakin sihat, semakin kuat lah untuk anak-anak. Kabar baik cikgu. Alhamdulillah Kak Su.
dan share cikgu. Terima kasih Kak Su dah share. Semoga murah rezeki. Mati Putih. Mati Putih nak cerita pasal apa Kak Su? Mati Putih ni kalau cakap yang kalau nak cakap best ni kena dalam kelas boleh cakap macam-macam. Kalau dekat live ni kita kena cakap berlapik-berlapik. Okay. Okay. Cikgu macam pernah ada orang datang belajar. Dia adalah juru fisioterapi. Juru fisioterapi dia kata ayah dia cadangkan pada dia, engkau dah ada fisioterapi. Jadi sekarang kau pergi belajar urut tradisional, bahagian penjagaan pantang, bahagian urut orang lepas bersalin. Nanti orang lebih percaya kat kau. Lepas tu, try lah tanya kan, dalam fisioterapi, ada belajar tak bahagian ini adalah bahagian untuk rawat masalah orang tidak bernafsu. Dia kata tak ada. Tapi itulah cikgu fikir, semua ilmu yang Allah turunkan ini adalah ilmu yang bagus-bagus. Setiap ilmu dia berbeza-beza tapi tujuan dia sama, adalah untuk bantu orang lain sihat. Tak sabar nak join kelas Mash ni. InsyaAllah. Semoga dimudahkanlah kelas kita nanti. Okay. Itulah Kak Su. Tak lepas lah nak cakap kat live kan. Kalau kat dalam kelas kan sedap kan kita cakap. Afda Murad Ishak baru nak ceburi, mudah-mudahan berjaya membantu orang di luar yang memerlukan. InsyaAllah, insyaAllah. Yang penting kita ada niat yang betul lah. Niat betul. Kita bagi kualiti kan. Buat bersungguh-sungguh insyaAllah. Okay. Urut tradisional ni rasa kalau buat sepenuh masa, kita buat package. Boleh buat 5 hingga 8 ribu juga. Kita buat package. Okay. Kalau kita urut satu-satu contohnya kita urut badan 60 contoh kan. Dia dapat juga tapi mungkin sebulan 3,000, 4,000. Kalau kita buat package untuk satu orang, kita buat package. Dia ambil package dalam 100 hingga 150 contohnya kan. Satu hari kita ambil 4 orang atau 3 orang. Contohnya dalam satu hari pendapatan kita dalam 400,500. Darab dengan 10 hari 4,500. Kerjalah 20 hari dapat 9,000. Okay. Kena main package lah. Tapi dengan niat kita nak bantu orang sihat secara maksimum. Kita ikhtiar, kita bantu dengan ilmu yang ada, dengan kudrat yang ada. Tapi kena tawakal kepada Allah SWT. Okay, nanti kalau dah berjaya, jangan tersalah cakap. Okay, jangan kata, sebab kau urut dengan aku lah, kau mengandung. Yang gitu. Sebab yang bagi mengandung tu Allah. Sebab kau urut dengan aku lah, sekarang kau boleh berjalan. Tak. Allah yang bagi jalan, Allah yang bagi sembuh. Okay, kena ingat tu. Sebab kalau kita salah cakap, boleh menjadi tak berkat. Boleh menjadi kebocoran rezeki. Bila ada kelas kat JB lagi cikgu? Tunggulah COVID clear. Kak Su tunggu COVID clear. Okay, insyaAllah COVID ni bukan selamanya, insyaAllah. Okay. Okay, untuk mati butik ni, kalau untuk diri sendirilah, kena rajin bertungku. Untuk terapis ni, dia rajin sangat urut orang, diri sendiri tak sempat diurut kadang-kadang. Dan diri sendiri pun nak tungku pun tak buat, tak sempat, dah penat ke apa kan. Tapi sebenarnya paling simple pun kalau kita ni nak mengurangkan risiko kena mati putih ataupun dah mati putih dah ni nak rawat balik, sebenarnya kena rajin tungku. Rajin tungku dekat punggung dengan peha kita. Kalau kita ni selalu rasa lesu, contohnya kita selalu rasa lesu, kita kena cubit-cubit kita punya otot dekat kita punya bahagian depan betis. Okay? Dekat betis depan tu kena cubit-cubit. Kena cubit-cubit besar-besar sikit. Lepas tu dekat otot peha depan kita. Dengan otot tepi. Okay? Otot tepi yang ada di tepi lah di luar tu kita cubit-cubitkan dia. Kadang-kadang ada orang respon dia. Lepas dia cubit-cubit dia punya otot dia betis depan dan peha depan dengan peha tepi. Peha luar tu lah bukan celah peha tu.
Ada orang respon dia akan jadi sendawa, keluar angin yang banyak, kemudian dia rasa lega. Ada orang dia akan jadi keluar cecair dekat vagina dia. Cecair, ada orang berbau, ada cecair tak berbau. Ada orang lepas dia ramas-ramas atau dia cubit-cubit dia punya bahagian betis depan dengan bahagian otot peha depan dan peha tepi, dia akan rasa panas. Setiap orang respon tak sama. Okey, siapa yang rajin sangat rasa lesu, kena bagi inilah bagi rangsangan sentuhan sikit pada kita punya otot dekat kita punya betis depan, peha depan dan peha tepi yang bahagian luar. Izanim Amidin jelas. Nur Adilah kata jelas. Okey, banyak komen malam ni, Masya Allah. Sekejap Nur Safia dan share cikgu. Terima kasih Kak Safia. Rindu Kak cikgu. Rindu juga Kak Su. Itulah belum ada. InsyaAllah lah. COVID ni habis, kita buat reunion. Lepas tu kita buat photoshoot. Kak Afda Murah Kak Ishak kata insyaAllah cikgu. InsyaAllah. Kak Filin kata betul. Kak Surya Suhaimi kata betul tu. Betul-betul tu cikgu. Okay. Terima kasih korang yang dah share. Semoga murah rezeki. Semoga sihat selalu. Semoga sentiasa awet muda. Okay. Terima kasih yang bagi love banyak-banyak. Okay. Kak Su. Okay. Siapa yang bagi like tadi. Okay. Itu ajaibnya badan kita yang Allah bagi pada kita. Okay. Badan kita ni dia ada sistem imun. Okay. Ada sistem limpatik. Okay. Semua sistem dalam badan kita ni, sistem endokrin ke apa, sebenarnya dia adalah ajaib. Boleh merawat diri kita kan. Dan boleh jadi benteng untuk protect diri kita daripada bahayanya kuman daripada luar, ancaman penyakit dan sebagainya. Okey, di samping ada masanya juga kita perlu top up dengan makanan-makanan yang seimbang. Okey. Okey, selalu kita dengar kata kita perlu buat self love, kita perlu ada terapi kesyukuran, kita perlu ada terapi kemaafan. Okey, itu antara benda yang kita perlu buat dalam hidup supaya hidup kita lebih tenang, lancar rezeki, lebih sihat dan awet muda. Termasuklah juga bila kita kata kita bersyukur dan kita sayangkan diri kita, kita perlu pilih makanan-makanan yang terbaik untuk diri kita. Okey? Dia perlu sebenarnya kita perlu sabar. Contohnya aku suka sangatlah makan donat manis tu. Contohnya kan. Janganlah sekali kita hadap sampai 10 biji seorang. Okey, tu sebenarnya tu memudaratkan kesihatan kita. Ataupun satu hari makan, contohlah makan apa? Makan nasi lemak sampai 7 kali, 8 kali pergi kedai yang sama. Sedap nasi lemak makcik ni. Beli sampai satu hari 10 kali makan. Okey? Jangan macam tu. Apa yang kita suka kita boleh makan. Tapi jangan makan overdose. Kalau kita kata kita sayangi diri kita, kita selalu buat terapi self love. Pada masa yang sama juga kita kena pilih pemakanan yang bagus untuk diri kita. Kalau salah pilih, lagi-lagi dah meningkat umur, risiko stroke satu. Stroke. Risiko jantung tersumbat. Kencing manis. Okay, bila orang kata kencing manis, bukan kencing manis je. Kencing manis, orang kencing manis, dia sakit-sakit badan, dia bisa badan. Lepas tu kerap kencing, badan sentiasa letih. Okay. Untuk mendapatkan kesihatan yang berpanjangan ni, kita kena sabar untuk waktu ni. Sabar. Sabar tu maksudnya, kawal makanan kita. Okay, aku kena sabar. Jadi kalau aku nak makan donat ni, aku kena makan 1 hari sekali cukup lah contohnya. Waktu ini aku sabar untuk masa depan yang lebih baik. Okey, lagi-lagi kita ni terapis. Kita kata nak bantu orang sihat. Kita kena sihat. Kalau kita nak bantu orang sihat tapi dalam keadaan yang kita lesu, contoh kita lesu, kita tak bermaya contohnya, sakit yang berpanjangan dan sebagainya, susahlah kita nak bantu orang. Terlambat masuk saya cikgu. Tak apa Kak Feeling. Okay.
Amin Kak Su kata. Amin Kak Sarah kata. Okey. Terima kasih bagilah banyak-banyak. Semoga berrezeki. Okey, sistem otot dengan sistem otot. Hari ni kita cerita ringkasan tentang sistem otot. Okey. Rangsangan sentuhan kita pada otot akan memberi kesan yang ajaib kepada sistem saraf kita. Okey, sistem saraf kita, sistem tulang belakang kita. Okey, tulang belakang kita ni dia ada tulang dan ada saraf. Okey. Saraf ni dia bermula pada kita punya sistem tengkorak. Sistem tengkorak kita tu dia ada satu lubang, lubang dekat tengkuk kita tu kan dia mengalir ke tulang belakang. Saraf tu saraf tunjang yang berada di tulang belakang. Okey. Itu ada sistem saraf utama, saraf tunjang. Dekat tulang belakang kita tu ada sistem saraf yang sangat banyak. Okey, dengan kita punya sentuhan, dengan urutan kita dekat bahagian otot-otot tu, otot yang berhadapan dengan tulang belakang tak boleh urut. Kita boleh urut di bahagian sisi tulang belakang untuk merangsang sistem saraf tulang belakang lah. Okey, tulang belakang dia tak boleh sejuk. Saraf tulang belakang dia tak boleh sejuk. Okey, kalau saraf tulang belakang ni sejuk, kita jadi tak sihat. Sebab tu, kita kena selalu panaskan badan. Kita bulanglah nak bersauna ke, nak makan jamu ke, ataupun nak berjemur. Tulang belakang kita jemur dekat matahari untuk aktifkan saraf tulang belakang. Okey, sistem saraf tunjang yang ada pada tulang belakang ni dia bersambung dekat semua bahagian kita, bahagian badan kita. Okey, kalau kita belajar tulang belakang ni dia ada lumbar, torasik. Okey, ada apa lagi? Semua tu bahagian tu semua dia ada berkait dengan jantung, paru-paru, pundi kencing dan sebagainya. Okey. Tulang belakang jangan bagi dia sejuk. Okey, kalau dia sejuk kita tak sihat. Sebab tu kita kena ikhtiar sama ada dengan urutan, dengan bersauna atau makan jamu untuk bagi saraf tulang belakang panas. Kemudian adalah jemur tulang belakang kita dekat cahaya matahari. Untuk satu adalah untuk menguatkan tulang. Okey, cahaya matahari membekalkan vitamin D untuk tulang bagi untuk menguatkan tulang. Di samping melancarkan, mengaktifkan saraf tulang belakang. Okey. Rasa dah kemurungan ni cikgu kesan PKP. Kak feeling kalau rasa nak murung, tolong keluar pada rumah. Pijak tanah, ramas tanah, pegang pokok. Kalau boleh pergi Taman Tasik. Taman Tasik. Sekarang kita boleh keluar kan? Pergi Taman Tasik. Buat terapi alam. Buat terapi alam, sentuh alam. Duduk atas tanah. Tarik nafas dalam-dalam. Untuk menguatkan otot pernafasan kita dan beri oksigen yang cukup kepada diri kita, boleh mengurangkan masalah kemurungan. Kak Afidah Perak juga. Perak. Bagi thumb up. Okey. Ingat ada antara teknik yang kita boleh buat untuk merangsang otot kita. Kalau kita selalu rasa lesu, kita rasa tak sihat, ramas-ramaskan atau cubit-cubitkan otot betis depan, lepas tu otot peha depan dan peha tepi yang bahagian luar. Okey. Responnya adalah berbeza setiap orang. Ada orang dia akan sendawa. Ada orang dia akan rasa nak muntah. Ada orang rasa pening. Ada orang rasa ada cecair yang keluar daripada faras dia. Ada orang dia akan rasa panas. Setiap orang tak sama, okey? Jadi dengan kita meramas atau mencubit-cubitan yang besar,
kepada otot betis depan dan peha, membantu untuk menghilangkan rasa lesu. Okey, membuang angin dan melancarkan juga peredaran darah dan membuang toksin juga. Boleh bercocok tanam. Betul Kak Su. Bercocok tanam juga boleh menghilangkan stres, okey? Boleh memberikan kesan-kesan positif lah sebab terapi alam. Okey, terapi alam ni apa? Terapi alam bermula pada cahaya matahari, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian udara, oksigen yang ada ni, kemudian tanah yang kita pijak, tanah yang kita pegang. Itu semua ada alam ni dia punya satu energi yang sangat tinggi. Frekuensi dia tinggi. Okey, gelombang dia tinggi untuk bantu penyembuhan badan. Badan dan emosi kita. Terima kasih Kak Su. Belum. Okey. Banyak juga yang hari ni cikgu share. Mana tadi kamu? Sharing. Okey. Masya-Allah. Okey, cikgu ulang sekali nak bagi clear bagi korang. Okey, urat ataupun otot. Okey, untuk orang kampung, untuk orang biasa-biasa, dia biasanya akan sebut otot lah. Sebab kita bidang tradisional. Okey, tapi setelah diberikan pendedahan tentang anatomi dan fisiologi, apa yang kita sentuh, apa yang kita urut ini lebih disebut sebagai otot. Otot ini adalah fiber atau jaringan-jaringan yang melapisi tubuh kita untuk melindungi tubuh kita. Okey. Okey, yang kita urut tu adalah otot luar, otot rangka. Otot rangka yang otot yang fiber yang bersambung pada tulang-tulang kita, okey. Okey, biasanya otot luar ni ada ligament, tendon. Okey, kita urut bahagian sendi apa semua ni, dia ada tulang rawan. Okey, sistem otot rangka ni fungsinya adalah untuk bantu sistem badan kita bergerak. Okey, berduduk, baring. Okey. Berlari, mencangkung dan sebagainya. Okey. Kemudian otot jantung. Seterusnya otot lembut. Okey, otot lembut adalah otot-otot yang bekerja tanpa kita sedar, untuk pencernaan, otot yang menggerakkan mata kita. Okey, otot yang otot-otot yang halus yang kita tak boleh rasa lah, sistem badan kita berfungsi tapi kita tak sedar. Okey. Okey, biasanya masalah otot akan terjadi apabila ada bengkak pada otot. Ada tegang. Sebab apa? Sebab mungkin ada overuse, kurang rehat. Atau kekurangan vitamin-vitamin yang diperlukan oleh badan kita. Okey? Boleh bantu dengan urutan dan boleh juga amalkan suplemen yang sesuai untuk kita punya otot jadi lembut. Okey? Antaranya adalah vitamin B16, vitamin D, K. Vitamin ni sebenarnya terpulanglah sama ada kita nak ambil vitamin yang kita beli, yang kapsul apa semua tu. Boleh juga kita dapat vitamin cukup melalui pemakanan rutin kita. Sayur hijau, bahan tenusu, kacang, protein daripada ikan, daripada daging dan sebagainya. Okey? Macam mana nak tengok ni? Okey. Tadi saraf. Saraf kita bermula pada tulang tengkorak kita, tulang kranium kita.
Kemudian daripada tulang kranium kita tu, dia ada satu lubang. Lubang tu dia ada saraf tunjang yang menghala ke tulang belakang. Okey, tulang belakang tu dia tulang. Kemudian dia ada saraf tulang belakang. Okey. Saraf tulang belakang ni kita kena aktifkan dia, sama ada kita beraktiviti fizikal di tempat yang panas, boleh macam bersauna, boleh berpeluh, memanaskan saraf tulang belakang, ataupun jemur tulang belakang, ataupun kita bercucuk tanam di tempat yang ada cahaya matahari. Dicadangkan supaya cahaya matahari pagi. Cahaya matahari pagi lah. Cahaya matahari pagi daripada pukul 8 hingga pukul 11.30. Kalau kita berjemur pada pukul 2 petang, dia terlalu panas dan boleh merosakkan kulit. Okey. Tapi ialah zaman sekarang dah ada sunscreen, sunblock, bolehlah. Okay. Bolehlah Itia pakai tu kan. Okey, terapi alam untuk penyembuhan badan dan emosi kita. Okey, hari ni ada satu tips untuk rawat diri sendiri. Tips baru cikgu bagi adalah meramas-ramas atau mencubit-cubit besar pada otot betis depan, peha depan dan peha tepi. Okey. Kenapa cikgu suka ulang? Cikgu suka ulang supaya korang faham dengan jelas dan korang boleh kenal dengan jelas, korang boleh dengar dengan jelas, dan bila korang boleh faham dengan jelas, korang boleh gunakan untuk diri sendiri dan bantu orang tersayang, kemudian korang boleh bantu orang lain. Itulah amat-amat cikgu. Okey. Semoga kita sama-sama menyebarkan manfaat. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Okey, semoga apa yang cikgu share ni bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih pada semua yang join live malam ni. Terima kasih yang dah share, terima kasih dah komen, terima kasih yang bagi love banyak-banyak. Bagi like banyak-banyak. Semoga korang sihat selalu, semoga korang murah rezeki dan awet muda selalu. Okey. Jangan lupa buat terapi alam, selalu maafkan orang. Okey. Kemudian makan makanan yang seimbang. Tak kisah kita kurus ke gemuk, kita memang kena jaga makan. Jaga makan. Supaya badan kita ni dia terus sihat dan sihat. Atau dia ada risiko nak terkena penyakit, tapi bila kita mula jaga makan, dia akan berangsur-angsur pulih. Okey? Terima kasih semua. Cikgu minta maaf kalau ada apa yang tersalah kata, menggurus hati. Okey. InsyaAllah kita jumpa pada live yang seterusnya. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Bye.